Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهه في الدين وعليه التأويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهما النبيين والإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها. اللهم إني أعوذ بك من عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطان وشرك. اللهم تف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapatlah dalam bulan Rabiul Awal ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah, majlis yang moga-moga Allah redai pertemuan kita ini kerana Allah dan perpisahan kita juga kerana Allah, insya-Allah. Okay, insya-Allah kita akan sambung dengan bagaimanakah ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama sebagaimana yang kita tahu adalah surah Al-Alaq ayat yang pertama. Itu Iqra. Bacalah. Ataupun tapi ketika mana baginda Nabi kita ini dia jumpanya dengan iaitu malaikat yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Gua Hira. Kerana baginda Nabi kita ini memang suka naik kat Gua Hira ni, dia nak mencari ketenangan. Maka ketika itu sampai ayat itu, Iqra. Baca. Maka ketika itu kalau kita tengok baginda Nabi kita ni bersifat ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Maka dia pun balas lagi dengan bacaan yang kedua, Iqra. Maka lengkaplah ayat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Maknanya kalau kita ini ingin membaca sesuatu, bacalah dengan memandang kebesaran Allah. Bacalah dengan kita memuji Allah dalam setiap apa pun yang kita dapat. Ini yang dipanggil dengan kalimah kesyukuran. Bacalah. Iqra, baca. Bukan sekadar macam baca komik. Bila kita kata, oh Allah pun kata, so kita membaca. So kita pun menghabiskanlah masa kita dengan membaca benda-benda yang tidak berfaedah. Contohnya, kita membaca sesuatu perkara yang kita rasa tidak perlu baca pun. Ia dipanggil membuang masa. Tetapi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka setiap kelompok dan kabilah memiliki bahala tersendiri yang diletakkan dalam Kaabah. Ini yang kita huraikan. Alhamdulillah kita dah ceritakan tentang ini. Merupakan bagaimana baginda Nabi kita ini nak bermulanya berjihad. Menyebarkan Islam dengan meruntuhkan Kaabah-Kaabah. Yang ketika itu di dalam Kaabah kita penuh dengan berhala-berhala. Maka inilah antara
Apabila telah sampai je ayat ini, maka baginda dilantik menjadi rasul ketika baginda berumur 40 tahun. Namun harus diingatkan bahawa dalam Jazirah Arab juga ada agama lain seperti agama Nasrani, agama Yahudi dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanggil sebagai agama Hanafi ataupun agama Hanif. Hanafi, Hanif. Penduduk Najran rata-ratanya beragama Nasrani sementara di Yathrib terdapat beberapa kabilah yang menganut agama Yahudi. Selain daripada dua agama itu, tidak ada pun yang menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebenarnya kebanyakan dianuti oleh sebahagian besar Bani Hashim. Bukankah ketika Abu Abdul Muttalib menamakan anaknya dengan nama Abdullah yang berarti hamba Allah, menunjukkan bahawa Tuhan yang sebenarnya di mata Abdul Muttalib ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan selain daripadanya. Maknanya membawa maksud Abdullah itu adalah hamba Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya menjadi nabi dan utusannya, Muhammad mengatakan kepada umat bahawa dia membawa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Seruan ini disebabkan umatnya hanya mengenal akan keberadaan ajaran yang demikian. Ajaran apa? Ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim ni adalah ajaran banyak yang menekankan tentang tauhid. Kemudian, semua itu menunjukkan bahawa tidak semua orang Arab pada zaman itu menyembah berhala. Jika hal ini boleh diterima, terdapat satu pertanyaan. Masuk akalkah orang yang bakal membawa ajaran agama ilahi yang paling sempurna tetapi tidak mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam dan terjerumus ke dalam kesyirikan penyembahan berhala? Persoalannya lah. Jika Muhammad SAW pernah menyembah berhala, tentunya ketika beliau menyeru kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk meninggalkan berhala, mereka akan mengingatkan bahawa diri sendiri pernah juga menyembah berhala. Dalam satu riwayat disebut bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah bertanya kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau ini menyembah berhala?" Jawab Nabi kita, "Sama sekali tidak." "Apakah engkau pernah meminum khamar?" Khamar ini arak. Maka jawab Nabi kita, tidak. Dengan turunnya firman ilahi kepadanya dan turunnya perintah untuk mengajak kaumnya kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Muhammad SAW menyampaikan misi mulia dan agung ini kepada sanak saudara. Mula-mulalah macam kita, kalau mula-mula kita nak dapatkan apa, nak sebar kat siapa? Firstly mesti sanak saudara kan? Sama juga dengan baginda Nabi. Dengan harapan orang yang paling rapat dengan kita. Orang yang pertama sekali menerima ajakan ini adalah Khadijah. Itu tajuk dia. Siapakah orang yang pertama menerima ajakan Nabi? Isteri setia baginda Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib yang hidup dalam bimbingan dan asuhan baginda. Ajakan dan seruan Nabi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kepada keluarga terdekatnya dahulu. Dia tak buat secara besar-besaran. Maknanya berbisik-bisik ni nak menyebarkan tentang agama. Agama Islam. Maknanya dia akan jumpa kepada keluarganya dan dia akan cakap yang pertamanya, akulah utusan Allah. Yang kedua, ikutlah agama Islam ataupun menyembahlah Allah. Maka proses dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama berapa tahun? 3 tahun. Maknanya bukan secara terang-terangan, berbisik-bisik. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat yang berisi perintah untuk dilakukan secara terbuka menyampaikan risalah ilahi ini kepada seluruh umat. Dengan berdirinya di atas sebuah bukit, Rasulullah SAW bertanya kepada kaumnya, "Wahai sekalian kaum Quraisy, jika aku katakan bahawa di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang datang menyerang, apakah kamu semua akan mempercayai kata-kata?" Dia panggil semua kaum dia diri atas bukit. Mereka menjawab, "Ya, pasti. Sebab engkau adalah orang yang paling jujur." Rasulullah SAW berkata lagi, "Jika demikian, ketahuilah bahawa aku membawa risalah dari ajaran Tuhan untuk kalian semua."
Rasulullah SAW menjelaskan risalah yang beliau pikul kepada kaum Quraisy. Akan tetapi berbeza dengan pernyataan awal mengenai kejujuran Muhammad Al-Amin. Kali ini kaum Quraisy yang diketuai oleh pemimpin kafir seperti Abu Sufyan, Abu Jahal dan yang lainnya menuduh putera Abdullah ini telah melakukan pembohongan yang besar. Mula-mula dia cakap, kalau percaya tak belakang bukit ada musuh. Percaya. Sebab dia tahu bahawa baginda Nabi kita ini adalah seorang yang digelar Al-Amin. Seorang yang sangat jujur. Tapi bila dia membawa risalah agama, apa jadi pada dia? Mereka dah konar maksudnya kan. Sejak saat itulah dakwah kepada agama Islam dilakukan secara terbuka. Bermaksud apabila baginda Nabi ini naik di atas bukit dan mengajak kepada kaum Quraisy akan kebenaran Islam itu setelah 3 tahun. Seiring dengan sambutan orang-orang yang berhati bersih kepada ajaran ini, sikap penentangan dan permusuhan kaum kafir terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semakin meningkat. Para pemimpin Quraisy yang merasa posisi dan kedudukan mereka terancam dengan adanya ajaran Nabi kita ini serta-merta mengambil sikap benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata kepada Nabi juga, tapi diorang benci kepada pengikutnya, benci juga kepada ajaran Nabi kita. Dengan memanfaatkan kedudukan, kewangan dan kekuatan, kaum kafir melakukan penyiksaan terhadap para pengikut ajaran Islam. Sebab dia ada pangkat, dia ada duit, dia ada darjat, dia ada kuasa, dia dah mula untuk memberikan yang dipanggil penyiksaan terhadap para pengikut. Contoh yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Siapakah Bilal bin Rabah ini? Dia adalah bekas hamba Umayyah bin Khalaf. Dan juga Yasir dan isterinya Sumayyah dan anaknya Ammar adalah contoh kaum muslimin yang lemah yang menjadi penyiksaan bagi kaum-kaum Quraisy akibat daripada mereka ini memeluk agama Islam. Bahkan Sumayyah dan Yasir gugur syahid setelah melalui penyiksaan kaum kafir Quraisy yang tidak pernah mengenal erti kemanusiaan. Sementara Ammar terpaksa mengeluarkan kata-kata syirik dari mulutnya meskipun hatinya tetap memegang teguh keimanan. Gangguan kaum kafir Quraisy tidak pernah ditujukan kepada kaum muslimin, tetapi juga kepada pemimpin dan Nabi pembawa risalah. Maknanya bukan kepada orang ikutan saja. Kepada Nabi pun dia bagi. Kepada mereka-mereka yang membawakan risalah Nabi juga mereka akan seksa. Seksa dia bukan macam kita letak dekat dalam penjara. Tidak. Seksaan mereka ini memang tidak memberi apa-apa kemanusiaan. Inilah menunjukkan pengorbanan kaum-kaum yang terdahulu yang dipanggil syuhada. Bila tahu je mereka ini adalah para syuhada, maka secara automatik ataupun confirmlah mereka ini golongan ahli-ahli syurga. Sebab golongan yang menerima payungan Arash ketika mana di akhirat nanti, di hari hisapan nanti, yang pertamanya adalah terdiri daripada baginda Rasul, baginda Nabi, para Rasul, para Nabi, kemudian para Anbiya, para Siddiqin, para syuhada. Ini memang confirm. Bila mereka ini syahid di medan peperangan, confirm dah mereka ini syurga. Mereka ini diseksa dengan tidak ada peri kemanusiaan langsung untuk memberikan kepada mereka itu agar keluarnya daripada Islam yang dibawakan oleh baginda Nabi. Tapi kenapa mereka tidak keluar? Kerana cinta. Cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana cinta mereka kepada baginda Nabi. Kalau kita tengok hari ni, kena halang, kena segah je sikit, dah. Tak apalah. Biarlah orang lain yang buat. Saya dah tak nak masuk campur dah. Biarlah saya dengan amal ibadah saya. Kita tu je lah. Kalau kita tengok bagaimanakah Bilal bin Rabah letakkan di tengah panas. Panasnya padang pasir ni. Bayangkan. Bila dia letaknya, dibaringkan Bilal bin Rabah ni, boleh melecur tu badan belakang tu sebab terlalu panas.
kemudian dihempap dengan batu, ditindih lagi dengan batu untuk dia nak cakap pada apa? Bilal bin Rabah, janganlah kau ikut agama Islam. Tetapi apa lafaz Bilal bin Rabah? Ahadun ahad. Dia tidak memanggil Nabi. Dia tidak meminta pertolongan daripada sesiapa pun. Tetapi dia hanya ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah satu-satu. Sedangkan dia ni diseksa demi diseksa untuk mempertahankan agama Islam. Tapi hari ini kita tengok apa jadi pada agama Islam. Di mana kita di antara kita pun kadang-kadang bergaduh kerana isu-isu yang sedikit. Bergaduh kerana isu-isu yang remeh. Bergaduh di atas isu-isu yang tidak masuk akal. Kesan-kesan daripada tidak ada tabayun. Kesan-kesan tidak ada orang kata persetujuan yang benar, kita duk viral-viralkan, kemudian kita pun tak tahu sahih ataupun tidak, membuatkan pergaduhan. Perpecahan di antara kita sendiri. Maka bagaimanapun Abu Talib adalah orang yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy di Mekah. Ini dia, pakcik dia. Berkali-kali para pembesar Quraisy mendatangi Abu Talib agar menghentikan kerja dakwah Muhammad. Orang datang pada dia. Dia kata, berhenti, kau suruh Muhammad, anak saudara kau tu berhenti daripada menyebarkan Islam yang mencela berhala dan mengajak masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dilakukan oleh pakciknya, dia tetap berpegang teguh dengan pendirian untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak memeluk agama Islam. Dia mempertahankan. Sikap Abu Talib ini telah menyemarakkan kemarahan para pembesar Quraisy yang lantas memutuskan untuk memboikot Bani Hashim dan para pengikut Islam. Ini bagaimana kalau kita nak tengok orang yang pertama betul-betul menerima ajakan baginda Nabi adalah isteri baginda Siti Khadijah. Itu sejarah-sejarah. Sebenarnya banyak lagi. Tetapi kita ringkaskan. Okey, kita masuk bab yang kelima. Kita berkenalan dengan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisiyah al-Asadiyah. Ayah dia siapa? Khuwailid. Ibunya Fatimah binti Zaidah. Berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian baginda Nabi. Ketika itu umurnya 40 tahun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur berapa? 25 tahun. Merupakan perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Akhirnya Siti Khadijah wafat pada tahun ketiga sebelum hijrah. Kemudian Saudah binti Zam'ah bin Qis bin Abdul Syamsi bin Abdul Uwad. Ayahnya Zam'ah bin Qis manakala ibunya Samus binti Qis. Perempuan pertama yang dinikahi oleh baginda selepas kewafatan baginda. Sebelum memeluk Islam, beliau telah berkahwin dengan As-Sakran bin Amru dan memeluk Islam ketika berhijrah bersama dengan Habsyah. Pada suatu hari, Saudah bermimpi seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengannya. Lalu dia cerita kepada suami dia. Suami dia ni siapa? As-Sakran tadi. Maka suami dia kata, kalau benarlah mimpimu itu, maka satu hari aku akan mati dan kau akan berkahwin dengan Muhammad. Maknanya pada malam yang lain dia mimpi lagi. Dia mimpi apa? Bahawa bulan jatuh di atas riba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikannya pada tahun ke-8. Kemudian dia membawa pakaian dan duduk di tengah-tengah jalan yang dilalui baginda Nabi kita ke masjid, dan apabila tersempak dengan baginda Rasulullah, beliau terus menangis seraya berkata, "Ya Rasulullah, adakah aku ini telah ditakdirkan di dalam Islam akan melakukan kesalahan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak. Kalau begitu rujuklah kepadaku." Maka Rasulullah pun rujuk dengannya dan menjadikan hari-harinya untuk Aisyah radhiyallahu. Demi Allah, tiada lain matlamat aku melainkan untuk sentiasa melihat wajahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hari-hariku akan kuhabiskan untuk Aisyah radhiyallahu dan kamu bebas bersama dengannya.
Lalu Rasulullah SAW menciumnya, maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 128. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus, iaitu kebencian, atau tidak melayani, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat pendamaian di antara mereka berdua secara baik. Kerana pendamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Ini maksudnya. Maka kan dia minta untuk rujuk. Tetapi Rasulullah buat apa? Hantar dia kepada Aisyah. Aisyah yang merupakan isteri baginda. Sedang sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang menjadi tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah maha mendalam pengetahuan dia akan apa yang kamu lakukan. Sampailah ke tahap ini, Allah ini mendidik baginda Nabi kita. Maka inilah yang menjadikan sumber rujukan kita. Maka tidak adalah pergaduhan. Jadilah berdamai. Dan Allah juga tahu yang manusia ini bersifat bakhil. Allah juga tahu yang kita ini suka apa? Tidak suka bertolak ansur. Allah tahu. Kalau boleh kita nak menang je. Tetapi Allah kata apa? Sesungguhnya tabiat semula jadi yang ada pada manusia adalah benda itu. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan, cegahlah daripada melakukan kezaliman. Allah ajar lagi. Laku cegah. Kemudian Saudah dan penurunan ayat berkait hijab. Pada suatu hari, Saudah keluar mencari barang keperluan tanpa menutup mukanya menyebabkan dia dikenali semua orang. Lalu Umar menegurnya, wahai Saudah, aku mengenalimu. Lalu Saudah terus pulang dengan keadaan malu dan menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Maka baginda Nabi meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Iaitu isi-isi Nabi semuanya menutup muka. Maknanya memakai niqab, memakai purdah. Tetapi benda ini tidaklah wajib. Dalam hukum Imam Asy-Syafi'i, ia adalah sunat. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar Abdullah bin Abi Khuhafa Utsman bin Amir bin Ka'ab Al-Tamimi Al-Quraisi, gelarannya Abu Bakar As-Siddiq. Bapanya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar bin Abdul Syamsi dari kalangan yang ternama di kalangan bangsa Quraisy. Kita tengok. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq ni orang kanan baginda Nabi adalah orang yang ternama. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab. Satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Banyak yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, beliau digelar sebagai As-Siddiqah binti As-Siddiq. Siddiqnya maksudnya Rasulullah SAW menggelar dia sebagai Ummu Abdullah, anak kepada saudaranya Asma yang bernama Abdullah bin Zubair kerana dia, siapa dia? Aisyah merupakan ibu saudaranya. Rasulullah SAW mewakilkan kepada Khawlah binti Hakim untuk meminang Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Saidina Aisyah baru berumur berapa tahun? 6 tahun semasa dia akad nikah. Ada yang kata 6, ada yang kata 7 tahun. Ada yang kata 6 dengan 7 tahun. Kan? Semasa dia akad bersama baginda Rasulullah dan Rasulullah bersamanya 3 tahun selepas itu. Maksudnya dia akad nikah dulu. Selepas itu barulah Rasulullah SAW bersama dengan isterinya Siti Aisyah. Kat sini ramai orang yang menuduh, melemparkan fitnah kepada baginda Nabi kita dengan dia kata menzalimi anak-anak kecil. Sebab umur baru 6 tahun, 7 tahun. Anak kecil lah. Tetapi memang dia akan nikah. Malah bersama ketika Aisyah sudah akil balik. Apakah kelebihan Saidina Aisyah radhiyallahu? Rasulullah tidak pernah menikahi anak dara selain daripada dia. Maknanya Aisyah ini memang anak dara. Rasulullah tidak pernah berkahwin dengan anak orang yang bersama-sama berhijrah melainkan Aisyah.
Maksudnya Aisyah ni anak Abu Bakar. Maknanya kahwin dengan anak kawan baik. Macam itulah. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dari 7 petala langit kepadanya bagi membersihkan dirinya daripada fitnah. Ini ada peristiwa di mana ketika mana Aisyah itu difitnah. Ketika mereka itu pergi mana? Pergi bermusafir. Ketika itu Aisyah itu dia kutip barang. Lalu dia tertinggal. Diorang ni dah jalan. Lalu Aisyah ini ada, kalau dalam rombongan baginda Nabi kita akan ada seorang. Seorang ni dia kan dalam perkumpulan Nabi pertama dia ni suka lambat. Ataupun kalau orang semua dah siap dah naik kereta, dia ni akan lambat lah. Baru nak bangun, baru nak bersiap. Tapi Nabi kita tak pernah marah. Nabi akan biarkan dia. Tetapi Nabi kita akan meneruskan perjalanan bersama dengan rombongan-rombongan. Apa tugasan lelaki tersebut ataupun sahabat tersebut? Dia akan duduk belakang sekali. Diorang ni dah berjalan apa semua, kemudian dia akan last sekali akan bergerak. Dia ini akan menjadi alat ataupun wasilah yang mengutip barang-barang yang tertinggal ataupun terjatuh. Sebabkan dia naik unta kan, kadang-kadang gerak terjatuh barang. Dia tukang kutip. Ketika mana Aisyah itu ditinggalkan oleh rombongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah last kali dia jumpa dengan lelaki tersebut. Lalu dia pun naiklah unta bersama. Dia maknanya Aisyah lah naik unta tu. Tapi dia duduk bawa unta. Sampai dia masuk ke kota Mekah, mereka telah mula memfitnah bila nampak isteri Nabi dengan sahabat tersebut. Mereka menuduh bahawa dia ini menerima ataupun melakukan zina. Inilah ayat yang Allah turunkan untuk membersihkan fitnah tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit menyerupai wajahnya. Lalu berkata kepada Rasulullah, kawinlah aku, sesungguhnya aku adalah milik. Aisyah radhiyallahu pernah mandi bersama dengan baginda Nabi kita dengan satu bekas. Rasulullah sedang solat dan dia berada di antara kedua tangannya dan tidak pernah melakukan terhadap isteri-isteri selain dia. Aku berada di sisinya ketika turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berada di sisi Aisyah. Rasulullah SAW dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu. Beliau adalah perawi hadis Rasulullah SAW yang terbanyak. Maknanya Aisyah ni orang yang bijak. Kalau kita baca tentang Sri Kandi, Sri Kandi Rasulullah tu, ataupun Sri Kandi pejuang agama, dia banyak menceritakan tentang Aisyah. Aisyah ni pertama, dia memang sangat bijak sehingga dia menyimpan hadis yang sangat banyak. Maka sahabat ini akan jumpa kepada Aisyah hanya untuk mengutip hadis. Tetapi hari ni kalau kita dekat Malaysia ni ataupun pada zaman sekarang, kalau setakat nak baca hadis 40, sejam boleh habis. Baca kan. Tetapi mereka ini satu ketika dahulu, untuk dapatkan satu hadis tu, 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Dapat satu hadis. Nak pergi dapat jumpa Aisyah, Aisyah akan bagi dia satu hadis. Contohnya kalau kita tengok antara hadis-hadisnya, innama a'malul binniyat, apa-apa yang kau ingin lakukan, Allah akan tengok apa niat kau. Dia pun pergi dapat satu hadis tu, kemudian para sahabatnya akan balik 3 bulan. Tetapi dalam tempoh 3 bulan itulah yang dia mengimani terhadap hadis tersebut. Kita hari ni duk pakat memang nak hadis tu. Mungkin ada yang nak tahu atau mungkin yang kedua dia nak menghafaz. Tetapi tidak mengaplikasi dalam kehidupan. Sebab itulah dia paling banyak menyimpan hadis. Sehingga ada yang mengatakan yang keduanya adalah Anas bin Malik. Pun antara banyak yang menyimpan hadis-hadis yang sahih. Okay. Seterusnya adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Bapanya Saidina Umar, ibunya Zainab. Maknanya tadi anak Abu Bakar As-Siddiq. Yang ini anak Umar Al-Khattab. Beliau merupakan adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah bin Umar. Gelaran yang diberikan ialah Hafizatul Masyaf, iaitu penjaga Al-Quran. Anak dia ni. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah, Saidina Hafsah telah berkahwin dengan Khanis bin Hazafah Al-Shahami. Pernah diceraikan dan dirujuk semula oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Hafsah ni yang anak kepada Abu Umar Al-Khattab ni pernah diceraikan oleh baginda Nabi. Adalah cerita peristiwanya. Sampai kan ketika itu Umar ni dia pergi jumpa baginda Nabi. Nabi sangat sedih ketika itu. Dia jumpa penjaga kan dalam tempat Nabi tu depan tu ada penjaga pintu. Macam itulah. Berkhidmat pada Nabi. Dan dia tanya, Umar nak jumpa. Nabi kita tak nak. Betapa sedih. Benda yang pertama yang Umar buat apabila dengar cerita ni, dia bukan pergi jumpa Nabi, tetapi dia jumpa kepada anak ni untuk tanya. Dan akhirnya ketika itu, setelah 2-3 kali ditanya, bertemulah Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah iaitu dipanggil tabayun. Ketika itu nampak Rasulullah dengan keadaan yang sangat sedih. Apa yang Rasulullah buat itu bukanlah kerana keputusannya, tetapi sepenuhnya mendapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan pengajaran kepada kita hari ini. Bukan saja suka-suka. Ada kadang-kadang kita mengibaratkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni adalah seperti role model ataupun sesuatu bahan ataupun sesuatu benda yang kita tengok berlaku pada zaman Nabi, tetapi apakah yang dilakukan oleh Nabi untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Maka Nabi kita ni juga teruji. Ujian-ujian itu untuk kita ambilkan motivasi dan inspirasi kepada hari ini. Kemudian, wafat pada tahun ke-45 Hijrah pada pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan dan disembayangkan oleh Marwan bin Al-Hakim di Madinah. Seterusnya dikebumikan sebelah Abdullah bin Umar, Asim bin Umar, Hamzah bin Abdullah bin Umar, Ubadillah bin Abdullah bin Umar di tanah perkuburan Baqi. Maknanya dia ditanam di tempat keluarga. Seterusnya Zainab bin Khuzaimah yang digelar ibu yang beribu kepada orang-orang miskin, Ummu Masakin. Dia sempat dengan Rasulullah ni selama 3 bulan. Tak lama. Ada pendapat yang mengatakan 8 bulan juga. Ada yang mengatakan setahun dan yang terakhir pendapat mengatakan 2 tahun. Beliau wafat pada 30 umur dia 30 tahun dan dikebumikan di tanah perkuburan Baqi di Madinah. Ada juga Hindun, tapi itu antara isteri-isteri Nabi. Banyaklah. Banyak kisah-kisahnya kita tengok bagaimanakah perkahwinan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Macam mana dia berkahwin. Bagi masyarakat Kota Mekah, tidak ada orang yang boleh dipercayai lebih daripada Muhammad Al-Amin kerana dia memang seorang yang sangat jujur. Oleh sebab itu, ketika Abu Talib mencadangkan kepada Khadijah bin Khuwailid untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diberikan kepercayaan dalam perniagaannya, cadangan itu disambut serta-merta. Sebab apa? Kita kena kenali siapakah Sayyidina Khadijah. Pemegang kekayaan 3/4 Kota Mekah. Orang yang sangat disegani, orang yang sangat kaya. Pada usia 25 tahun, dia melakukan perjalanan ke Syam berniaga. Ini kita dah cerita dah hari tu. Kan? Kemudian, dia ni hantar dengan seorang pekerja dia. Maka dia ni pun balik cerita tentang bagaimana kejujuran baginda Nabi. Bagaimanakah perilaku Nabi ketika mana dia tu berniaga, berdagang. Bagaimanakah akhlak Nabi. Diceritakan kepada, bila balik tu, dia orang ni cerita kepada siapa? Kepada bos dia. Iaitu kepada Siti Khadijah. Lantas Siti Khadijah ini pergi melamar baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tidak memberi kepadaku pengganti isteri yang lebih baik daripada dia, iaitu Khadijah radhiyallahu. Dia beriman kepadaku pada kala semua orang mengingkari kenabian. Semua orang tak suka Nabi ataupun semua orang menentang Nabi, tetapi ketika itulah Siti Khadijah ini beriman kepada dia dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membenarkan kenabianku dikala semua orang mendustakan akan diriku. Dia membantu diriku dengan harta ni dikala semua orang tidak mahu menolongku. Melalui dia Allah menganugerahkan anak kepadaku tidak dari isteri yang lain. Ini hadis baginda Nabi. 17 tahun lamanya Rasulullah hidup bersama bapa saudaranya Abu Talib.
Seringkali Rasulullah sedih memikirkan bagaimana cara dia tidak menyusahkan bapa saudaranya yang mempunyai keluarga yang besar. Pada saat Rasulullah sedang termenung, datanglah Abu Talib. Anakku, aku ini seorang yang tidak berharta. Bertahun lamanya kita hidup menderita, kita tidak punya barang dagangan. Apa pun yang dapat dijual dan tidak mempunyai harta untuk menampung keperluan seharian. Kau lihatlah hari ini. Kaum Quraisy sedang bersiap sedia berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Jika engkau mau pergi kepadanya untuk keperluan itu, tentu dia akan lebih mengutamakan dirimu daripada orang lain kerana dia sudah banyak mendengar kabar tentang kejujuran dan kesucian hatimu. Sebenarnya aku tidak suka engkau pergi ke negeri Syam kerana aku khawatir keselamatanmu di tengah-tengah orang Yahudi. Pakcik dia ni takut. Sebab dia nak hantar Nabi ni pergi Syam untuk berdagang. Aku mendengar bahawa Khadijah sudah mempunyai seorang tenaga tambahan. Aku tidak rela kalau dia memberikan bahagian keuntungan kepadamu seperti yang dia berikan kepada orang itu. Setujukah engkau kalau persoalan ini kau sampaikan kepadanya? Jawab Rasulullah, terserahlah mana yang terbaik buat dirimu. Maka itulah bagaimana perjanjian dia bawa Maisarah untuk bersama-sama untuk membawa barang dagangan tadi. Lepas tu itulah yang Maisarah cerita kepada Siti Khadijah tentang bagaimana sifat baginda Nabi kita ini. Maka pernikahan Muhammad dengan Khadijah menjadikan buah bibir mulut seluruh penduduk kota Mekah. Keharmonian serta kerukunan yang dia dasarkan atas rasa kasih dan sayang saling menghormati menjadi teladan bagi segenap penduduk Mekah. Maka kita tengok bagaimanakah di mereka berdua, Nabi kita dengan Siti Khadijah ini dikurniakan iaitu anak, 2 orang anak, 2 orang putera dan 4 orang puteri. Anak-anak Nabi. Okay, kita dah baca kan. Takdir Allah menjadikan mereka itu keempat-empat puteri mereka, Zainab, Ruqyah, Ummul Qasam dan Fatimah Az-Zahra menjadi penghibur bagi keluarga mereka. Tetapi banyak sekali kisah yang diceritakan tentang Fatimah Az-Zahra. Dan Siti Khadijah ni perjuangan dia sangat besar. Perjuangannya, jasanya, apa yang dilakukan ke atas jalan-jalan dakwah. Sehingga perlulah dijadikan contoh dan role model kepada kita. Seorang wanita. Untuk kita teruskan jalan dakwah. Banyak cerita dia. Terlalu banyak. Seorang yang orang kata business woman. Menghabiskan hartanya, 3/4 hartanya pada jalan Nabi. Ketika mana dia itu menghabiskan hartanya, orang-orang miskin yang tak ada pakaian ada pakai. Hamba-hamba sahaya ini dia bebaskan. Pakaian-pakaian iaitu pakaian-pakaian tentera untuk keluar berperang disediakan oleh baginda, iaitu melalui Siti Khadijah. Semua. Sebab itulah alat-alat peperangan baginda Nabi kita semua alat-alat yang sangat-sangat bagus. Bukan orang kata biasa-biasa. Walaupun baginda Nabi kita ini memilih untuk hidup dalam kezuhudan, tetapi alat-alatan perang dia sangat-sangat mengancam. Sangat-sangat bagus. Sekali kadang-kadang mereka ini pergi berperang, ada kadang-kadang satu cerita itu, dia bawa unta ni sampai 30 ekor. Bukan bawa unta untuk naik atas unta, untuk sembelih dan makan. Kalau kita seekor lembu pun, kadang-kadang tunggu anak kahwin baru sembelih tak. Kalau orang kaya lah. Kalau kita tengok di Malaysia ni. Ada sekali dia, tiap-tiap hari dia nak sembelih lembu. Ataupun 30 ekor lembu. Maka sebenarnya Rasulullah bukanlah orang yang miskin tetapi kaya. Kaya jiwanya sehingga dia menghabiskan hartanya kepada jalan dakwah. Maka di sinilah yang kita tengok pada ayat tadi itu yang Allah kata manusia ini sifat asalnya adalah bakhil dan sukar untuk bertolak ansur. Maka nak buang sifat bakhil ni dengan banyakkan memberi. Banyakkan bertolak ansur. Inilah cerita bagaimana baginda Nabi kita dengan kita kata isteri tercintanya iaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ni memang jasanya sangat banyak. Yang dia betul-betul membantu Nabi kita untuk mengembangkan dakwah Islam. Ketika mana dia tentang, ketika itulah Siti Khadijah berada di belakang baginda. Kita kadang-kadang ni kalau guru-guru kita ketika dia famous, duk kita ikut. Bila dia kena pindah, kita orang pertama lagi. Contoh.
Maka kita elakkanlah diri kita, moga-moga Allah jadikan kita ini sentiasa kukuh dengan akidah yang benar, kukuh pada jalan dakwah yang benar. Dan juga kadang-kadang kita lebih nak tahu dengan lanjutnya tentang Siti Khadijah ini, sehingga kain kapan tidak disediakan oleh dirinya tetapi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga. Telah tertulis namanya di pintu syurga ketika mana Siti Khadijah hantar makanan pergi ke Bukit Uhud. Dia bawa makanan kepada Nabi, kan? Maka ketika itu dia cakap dah, kau ni, dia kata Allah kata kau ahli syurga. Kalau kita dah bergolek gembira, dia tak. Itulah bagaimana cintanya kepada agama, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan guru saya, dia kata andai kata kita ni benar-benar mencintai Nabi, kan? Maka kita tengoklah bagaimana keadaan diri kita. Bagaimanakah perjuangan kita? Bagaimanakah kehidupan kita? Bagaimanakah cara makan kita? Bagaimanakah pemikiran kita? Kalau dia kata, sang guru saya, tidak guna beribu selawat sekalipun sekiranya kita tidak mampu lagi merubah diri kita sebagaimana yang dijalankan oleh baginda. Tak guna dia. Allahu Akbar. Ya? Maka Allah itu sangat baik. Berjalanlah kita untuk menuju kepada jalan yang benar di sisi Allah. Moga-moga Allah sentiasa pilih kita sehingga kepada akhir hayat kita. Untuk kita ini bersama-sama. Pesan memesan, bimbing membimbing untuk jalan dakwah ini. Bukan satu jalan yang sangat mudah. Bukan satu jalan yang menjanjikan tentang kesenangan. Bukan satu jalan yang menjanjikan akan keselesaan. Tetapi jalan ini adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan. Jalan yang penuh dengan banyak kita kena habiskan masa. Banyak kita kena habiskan kudrat. Banyak kita kena korbankan nafsu kita. Banyak kita kena keluarkan harta-harta kita demi untuk kita menyimpan ataupun demi untuk kita meletakkan iaitu saham kita di akhirat. Kalau hari ni orang duk sibuk nak simpan ASB contoh. Orang duk sibuk nak simpan fixed deposit. Macam-macam orang nak simpan. Tetapi kadang-kadang kita tengok itu hanya bila kita mati nanti kita tinggal semua. Apa kita nak bawa pada Allah? Apa yang kita nak bagi? Sebab tu Allah kata, sifat dominan manusia ini bersifat bakhil. Dia tahu dah. Allah tahu dah sifat kita. Sebab kenapa Allah tahu? Kerana dia lah Al-Alim yang lebih maha mengetahui. Kita tak cerita lah. Maka bagaimana kita nak buang sifat tersebut dengan Allah kata, banyaklah engkau memberi. Bagi mereka yang ada harta, tuntutan untuk mengeluarkan harta. Untuk membantu. Jalan-jalan dakwah ini. Jalan-jalan majlis ilmu ini. Tajalah selagi mana boleh taja. Tajalah anak-anak tahfiz. Tajalah guru-guru gitu. Mereka memang memerlukan. Supaya apa? Mereka ini akan meneruskan perjuangan-perjuangan. Inilah bagaimana kita nak jadikan semuanya itu sebagai satu motivasi dalam hidup kita. Kalau kita Siti Khadijah ni dia sebenarnya tentang satu bab. Dan insyaAllah moga-moga Allah berikan kepada kita akan kefahaman, Allah berikan kepada kita akan motivasi, Allah memberikan kepada kita akan satu kedekatan cinta kepada baginda Nabi kita insyaAllah.